Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pelajar-pelajar saya. Alright, terlebih dahulu saya nak memohon maaf atas kesulitan sedikit kesulitan dalam minggu yang lalu, di mana kelas kita terpaksa ditunda, dan video-video untuk penjelasan bagi chapter sambungan bagi chapter yang ada pun kita baru saja update. Okay. So alhamdulillah, keadaan pun dah kembali stabil, di mana kita tahu sebelum ini ada cuti khas, di mana kita terpaksa akur dengan cuti khas, dan lepas tu kita ada pandemik ini so pandemik ini yang seperti tidak berpenghujung, di mana alhamdulillah juga kita harus adapt dengan keadaan semasa tapi alhamdulillah kita masih dapat menjalankan pembelajaran dengan norma baru, di mana online distance learning. So alhamdulillah, so supaya SEM kamu pun tak ditunda, so kamu pun dapat habis dalam tempoh masa yang ditetapkan, insya-Allah. So apa sambungan untuk sebagai refresh pada kelas-kelas sebelum ini. So kita stop di sini sebelum ini, di mana kita dah habis Emerging Trend in IT chapter 6, yang mana ada dalam buku teks, dan kita dah pun habis Financial Technology, Financial Technology Fintech ni, what is Fintech, major areas in Fintech, Financial Technology, prospect and potential issue yang ada dalam Financial Technology yang ada. Ini kita dah habis, dan mana saya ada buat satu video di YouTube untuk kamu fahamkan. Dan jangan lupa kamu boleh buka semua notes reference yang ada untuk kamu asah kamu punya kefahaman. Penerangan saya sekadar guideline saja. So kamu nak lebih detail, kamu perlu buat soalan test, soalan final exam, pas final exam, untuk kamu cuba memahami. Lebih mendalam soalan-soalan yang berkaitan dengan inilah. Alright. So hari ini apa yang kita nak buat adalah kita nak sambung lab word processing. So kita masuk pada group project. Group project, apa group project ada? Untuk pengetahuan kamu, group project kita ada lebih kurang 20% daripada final exam kamu. So kita boleh lihat di sini di sini kalau saya fokus di sinilah. Di bawah ini, kalau di sini group project kamu consist of 20%. 20% itu banyak kan? 20%, di mana jangan buang markah ini. Cuba fokus dan dapatkan collect sebanyak yang boleh. Buat apa yang saya suruh, insya-Allah markah ni untuk kamu. Tapi untuk tidak membuang markah, nak buat group project mesti ikut guideline yang kita berikan. So kita tahu online quiz 15%, group project 20%, lab test kita ada 50%. Nanti lab test ni berkaitan dengan topik yang berkaitan lah. Online final assessment, nampak kita punya final exam pun 50% saja online, semuanya online. Alright. So nampak ada kat sini, nampak kita cuti midterm break. Ada cuti, lepas tu ada special break pula kat sini, nampak. Minggu 8, lepas tu special break, lepas tu minggu 9. So actually last week minggu 9, so this week minggu 10. So kita agak ketinggalan sedikit, tapi insya-Allah hari ni kita align balik. Dengan adanya video ini, kita akan align balik dan kita akan mendahului sebenarnya kita punya weekly plan ni, insya-Allah. Alright. So sekarang kita di sini. So kita akan fahamkan lab word processing software. So lepas tu kita akan masuk pada lab spreadsheet software. And then lepas tu kita masuk lab spreadsheet software lagi 1 minggu, 2 minggu. Lab presentation ni PowerPoint. Lepas tu kita ada minggu ke-13 kita lab data software, database software, ini access. 2 minggu. Lepas tu kita ada study week. So ini yang kita bakal lalui starting from today. So sebelum kita masuk sebelum saya buat kita masuk ke lab spreadsheet software, word software, presentation software, database software ni, so apa saya nak tunjukkan kepada kamu adalah apa yang perlu kamu buat, apa group project yang kamu perlu buat. So bila wujudnya video ini, secara automatik apa sahaja
instruction diberikan sebelum ini adalah terbatal. Maknanya, lepas saya bagi guideline untuk kamu punya presentation software, automatic kamu kena form group baru according to the instruction dan the guideline yang saya berikan, dan terus buat. Jangan tunggu-tunggu lagi. Okay? Nak buat dia pun tak susah, insyaAllah. Benda yang kamu dah amalkan dan praktis harian ya, tak ada masalah, insyaAllah. Okay? So, okay, kita pergi pada kamu punya guideline. Okay. Seperti biasalah, saya sebelum aku tunjuk kamu berkaitan dengan pembelajaran, saya tunjuk soalan tu kan. Ini projek kamu. Okay, untuk group project guideline ni, kat mana saya dah upload? Okay. So, actually, group project guideline ni saya dah pun upload dalam Google Classroom kamu. Jangan risau. Okay. Kamu boleh pergi dekat dalam Google Classroom. Okay. Masuk dalam Classroom. Kamu boleh tengok dekat sini Okay. So, actually, dalam Google Classroom kamu ni group C. Group D pun sama je. Saya buat sama saja. Tak ada berbelah bagi jangan risau. Saya sayang semua group saya, jangan risau. Okay. So week 9 nampak. Okay. Dalam ni ada week 9 Lab Word Processing Software. Ini kita punya apa yang perlu kita faham. Di sini apa yang kita perlu faham. Dan dalam ni saya bagi juga kita punya slide-slide yang berkaitan. Okay. So boleh buka dan fahamkan. Okay, dalam masa sama boleh tengok video YouTube saya buat untuk berkaitan dengan topik-topik ini. Okay. Tapi untuk lebih tahu, boleh buka sendiri dan fahamkan, ikut follow one by one. Dia ada step by step dalam ni. So actually Word ni adalah software Word lah, Microsoft Word ni yang biasa kita guna tu. Okay. Word biasa je. Okay. So fahamkan, ikut syllabus kamu. Ini syllabus kamu working with grafik. So macam mana kita nak dalam Word nak guna grafik. So belajar, kalau kamu dah faham, insyaAllah itu yang kamu kena faham dan kamu kena buat dalam lab test kamu, lab group project kamu. Creating table, macam mana kita nak create table. Okay, working with long document, research paper, macam mana kita nak working dengan research paper menggunakan Word. Okay, kamu boleh faham tiga-tiga ni, kamu dah meet target kamu. Okay, dan cuba buat kamu punya group project Alright, seterusnya minggu ke-10 dan minggu ke-11. Nampak? 10, 11 sekarang minggu 10 kalau ikutkan. So minggu ke-10, 11 kita akan buat ini. So sekarang kita akan proceed yang ini. Okay. Spreadsheet interface, entering and correcting data. So dalam Excel kita belajar Excel, macam mana kita nak tengok spreadsheet interface, dia punya permukaan dia punya view dia macam mana. Kita nak navigate maknanya kamu nak biasakan diri dengan platform Excel. Lepas tu macam mana kamu nak enter data, nak correcting data, nak betulkan data macam mana. Lepas tu macam mana kamu nak gunakan formula, minimum, maximum, median, average, sum. Kamu boleh guna semua ni, insyaAllah dah faham. Okay, editing and formatting a worksheet, creating chart. Ni semua kamu akan belajar dalam chapter Excel, di mana benda ni ada di dalam ini. Okay, boleh buka dan download Right, seterusnya kita akan masuk week 12. Week 12 kita pergi kepada PowerPoint presentation software. Kita nak present menggunakan software PowerPoint. Okay, kat sini kita akan belajar working with graphic, clip art, import from internet, hyperlink dan sebagainya. Apply with animation schemes. Okay, viewing in the slide in the presentation, annotation slide in the presentation. Ni kamu akan belajar, ni kamu punya syllabus dan ini kamu punya nota. So boleh cuba fahamkan dan nanti refer juga video saya sambil-sambil nak fahamkan lah. Okay. So lepas tu minggu ke-13 minggu ke-14 kita ada database software. Kita akan belajar Microsoft Access. Ini slide yang berkaitan. Ini kamu punya syllabus yang kamu kena faham. Okay. Dan seperti biasa ada group project kamu. So group project ini consists of both semua sekali. Okay. All of your project ada daripada Word, Excel, PowerPoint dan Access. So ini yang markah 30% tu. Okay. So nak buka download ini boleh buka lah. Saya dah buka dah ni. Okay. So di sini Okay, sekarang ni masa untuk penjelasan. Okay. So dalam video ni apa saya buat, okay, saya jelaskan dahulu. So next saya akan buat satu video yang berkaitan dengan setiap satu inilah. Okay. Tapi insyaAllah apa yang kamu perlu buat adalah walaupun katakanlah kita tak sampai lagi minggu 14, kamu dah boleh cuba buat dah ini semua. 1, 2, 3, 4. Setiap satu enable weightage adalah 5%, 5%, 5%, dan 5%. Total will be 20%. Selesai. Okay. Instruction to candidate. Okay. Kamu dikehendaki form a group of minimum of 3. Okay. Sebelum ni buat 10 kan. So secara automatik terbatal. So kita perlu buat 3 minimum. Dia kata minimum 3
but not more than 4 per student. Okay, maknanya minimum 3 dan maksimum 4 orang satu kumpulan, satu group. Okay, alright. Okay, deadline for submission in week 14. Dia punya tarikh kamu nak submit, saya akan buka Google Form nanti. Minggu 14, kamu boleh submit untuk ini group project semua sekali. Okay. Mode of submission is to be discussed with the lecturer. Macam mana nak submit? Saya baru je bagi tahu. Ikut lecturer masing-masing. Macam saya kata tadi, saya nak buat Google Meet pula, Google Form. Google Form yang mana kamu boleh upload group project kamu di dalam Google Form tu nanti. Lebih mudah. Okay. Ini cara submission untuk saya. Okay. Alright. So, seterusnya kita pergi pada seterusnya. Okay. Word processing. Ini task yang pertama. Saya buat kat sini. Task 1. Okay. Task pertama berkaitan dengan Microsoft Word. Okay. Apa yang kamu perlu buat? Okay. Ada markah kat sini nampak. Siap dengan markah dah bagi. 4, 3, 1, 2, 1.5. Nampak. 2. Semua ada markah. Kamu ikut ni dapat markah. Senang saja dapat markah. Ikut saja. Okay. Ikut 25%. Terus mark 25 ataupun 5 mark daripada keseluruhan. Okay. Setiap soalan, setiap topik ni 25 markah. Okay. So, apa yang kamu perlu buat? Saya explain dekat sini. Okay. Setiap kumpulan perlu buat find 2 article. Kamu kena cek 2 artikel from one of the topic below. Kena cari 2 artikel yang berkaitan dengan topik-topik yang ada di bawah ni. Lepas tu kamu buat summary. Okay. So, topiknya ada etiquette, cybercrime, cyber security, information privacy, digital IP, cyberbullying, health risk, okay, of using computers, environmental issues. So, skop kamu ini saja, jangan cari topik lain ya. Jangan jadi orang kata keluar topik ya. Ini skop kamu, pilih dia kata pilih, find 2, cari 2 je artikel yang berkaitan dengan satu ni. Kalau berkaitan ini saja boleh, berkaitan ini boleh kan, 2 contoh kan, pilih 2. Okey, lepas tu apa kamu kena buat? Kamu kena buat summary. Okey, ini Word kan, so kena gunakan Microsoft Word. So, apa yang kamu perlu buat? So, kamu dapat cari je 2, dah dapat 4 markah. Create cover page. Kena buat cover page. For the summary that include following. Nampak? Dalam cover page kamu tu, kamu ada muka depan. Okay, dalam assignment kamu untuk Word ni, ada muka depan. Kamu kena ada title of the assignment. Letak title. Nampak? Letak title pun dapat markah Subject dia buat sama macam ni. Titik 2 macam ni. Article summary for topic refer to number 1. Okay. Student information, ni gantikan lah. Masukkan nama, nombor pelajar kamu dan nama group member kamu. Okay, lepas tu masukkan instructor information, name, designation, department. Ini instructor kamu adalah saya lah kan. Date of submission kamu, bila date-nya, minggu terakhir, hari-hari yang terakhir, Jumaat yang terakhir tu. Okay. Lepas tu masukkan UiTM logo. Masukkan logo, masukkan semua ni pun dah dapat markah, 3 markah. Follow ini, dapat 4 markah. Okay. Nampak? Lepas tu fokus lagi. Sambung lagi. Cover page and content must be in the same file document. Nampak? Cover page dengan content. Maknanya cover page kat sini. Bawah ni content kamu. Tak boleh asing-asing. Okay. Kalau asing, tolak markah ni. 1 markah tak dapat. Okay. Create table of content using references section. Nampak? Kena buat satu table content. Okay. Mesti content using references section. Mesti ada reference section sekali. Lepas tu ini kena follow header, group member full name, font. Guna Arial. Kalau guna Times New Roman dah kurang markah. Font size kena ikut 9, jangan buat 11, jangan buat 10. Ikut ni saya kata ikut saja arahan ni, insya-Allah dapat markah penuh. Okey, semakan saya pun berdasarkan ini. Okey, footer page number mesti ada, font error sama juga. Page number pun ada font error, gunakan Arial. Font size dia 9 dan dia perlu center. So, page number kamu kat mana? Kat tengah-tengah ni. Okay. Dia mesti Arial kat tengah-tengah. Kalau kat sini dah kurang markah. Nampak Ini menguji kefahaman kamu. Okay. Summary content. Okay. Sentence case.
font, Arial, size 11, Times New Roman, size 12. 1.5 spacing. Spacing pun nak kena fahamkan juga spacing. So spacing macam mana nak buat ni spacing ni? Alamak spacing macam mana? Okay, spacing kat sini lah ni spacing ni. Nampak ni line and paragraph spacing. Tekan 1.5. Kalau 1.0 dah tolak markah dah kat situ. Okay. So kena faham betul-betul ini menguji kefahaman kamu. Nampak mudah. Okay, tapi kena follow ini. Use page break. Kena gunakan page break. Tak guna kurang 1 markah. Create watermark. Macam mana nak guna ni sir? Kamu carilah fahamkan. Kalau tidak, rugilah buat lab test kan. Rugilah buat assignment. Assignment ni untuk kamu fahamkan. Okay, cari senang lah sekarang ni. Sumber bersepah-sepah. Kamu boleh YouTube. Kamu boleh Google dan sebagainya. Create watermark. I160. Kena buat watermark dekat kamu punya setiap kerja kamu ni. Okay, kena watermark. Nak buat macam mana watermark? Google lah cari. Okay, ataupun dalam kamu punya slide reference tu ada, insyaAllah. Please insert one related picture for each article. Nampak? Setiap artikel tu carilah dekat Google gambar-gambar berkaitan dengan dia. Cuba contoh-contohnya macam mana. Saya tunjuk pula kat sini kan. Google, saya Google. Okay, contoh. Saya pergi dekat sini Google. Cybercrime contoh. Enter. Nampak? Pergi ke image. Dah, settle. Dapat dah gambar berkaitan. Nampak? Ini boleh guna, ini boleh guna, ini boleh guna, ini boleh guna kan. Cari mana yang sesuai. Ini boleh guna. So, download. Lepas tu masukkan dalam kamu punya kerja, tugasan. Okay, setiap, maknanya ada 2 topik kamu pilih. Ada 2 gambar lah. Kan? Create reference using bibliography. Macam mana bibliography ni? Kamu tengok dalam kamu punya reference daripada buku teks, buku teks pula. Daripada slide yang saya share, so boleh cuba buat. No spelling error. Kalau tak ada spelling error baru dapat 1.5. Kalau ada spelling error, automatic tak dapat yang ini. Sayang, kan? So check betul-betul. Okay, check betul-betul. Check, baca. Okay. Sebelum kamu submit. Save the edited article as Microsoft Word. Okay. Titik document format and name your document as group name. So, masukkan group name dan tambahanlah group apa. A ke B ke C ke D. So, itu penerangan untuk Microsoft Word punya group project. Dan kita pergi pada seterusnya presentation software. Kita pergi pada Microsoft Office PowerPoint. Okay. Okay, apa kamu kena buat untuk yang ini pula? Apa kamu kena buat? Okay, presentation software ni, prepare the interactive slide using Microsoft PowerPoint. Nampak? Kamu kena buat interactive slide. Okay, to summarize article used in Word. Apa yang kamu buat dekat atas tadi tu, kan? Kamu kena convertkan dia kepada interactive slide. Okay, dah mudah lah sebab kamu dah faham yang atas tadi kan? Daripada Word tadi. Okay, in Word processing software project using your own Word. Menggunakan own Word, your slide should contain the following item. Dalam slide kamu tu kena ada item-item ini. Graphic and animation, sound effect, slide transition. Transition mana bila kita tekan move daripada satu slide kepada slide yang lain, dia mestilah ada transition dia. Okay, sound effect masukkanlah train ke, bunyi tap ke apa, terpulang. Ada je sound effect, automatic dapat markah. Okay, ada je slide transition, automatic dapat markah. Okay, hyperlink, mesti ada hyperlink. Link your slide to edited article. Okay, bila kamu sebut pasal satu slide tu, kena ada hyperlink, ada link kan. Apa yang mana kita boleh klik kat link tu, automatic juga artikel. Okay, ada itu pun dapat markah dah. Kalau tak ada, tak dapat markah. Use your custom template. You are not allowed to use default or downloaded template. Okay, kena guna custom template. Kamu tak boleh kamu download template yang mana-mana kan. So tak boleh. So gunakan custom template sendirilah. Ya, okay. Yang mana template yang dah ada kat dalam PowerPoint tu tak boleh guna. Kamu kena custom sendiri. Macam nak buat, tengok dalam kamu punya slide ada. Ajar kan. Find a video related to the topic and add to your slide. Okay, cari video-video kat mana ada ni? YouTube lah, biasa kan. Tulis je, type je berkaitan dengan kamu topik tu, automatic ada link kan. Okay, add dalam slide kamu. You will be grading based on your creativity. Nampak? Markah kamu 20 markah ni, saya akan markah based on ini dan creativity kamu, hard work kamu.
tengok kamu punya usaha kamu, ada effort lebih sikit daripada orang lain lah, bagilah markah lebih. Level of understanding, tengok kefahaman kamu macam mana terhadap Microsoft PowerPoint. So sebenarnya benda ni kamu buka sendiri, fahamkan sendiri pun boleh. Okay, tapi insyaAllah saya akan guide kamu. Okay, so presentation 5% ni, prepare 5 to 7 minute video presentation. Kena ada presentation pula. Okay, dah buat slide, daripada slide kamu tu, kamu kena present slide kamu tu, buat video to discuss and express your opinion on the article that you choose in Microsoft Word project. Your video presentation will be grading based on content, creativity, organization, style, delivery, penyampaian kamu, including adhering to the limit, the time limit. Dia bagi masa 5 ke 7 minit. Janganlah buat sampai 10 minit. Janganlah buat sampai 15 minit. Janganlah buat sampai setengah jam. Janganlah buat sampai 1 jam. Okay, saya akan nilai paling maksimum 7 minit saja. Lebih daripada 7 minit, saya tak akan tengok. Okay, so markah kamu dalam ini. So pandai-pandailah kamu kompreskan ke dalam 7 minit ini. Okay, faham? Okay, so seterusnya, all members share the grade equally. Okay, markah daripada kamu punya presentation ni, group project ni, 4 orang tadi tu, 3 ke 4 orang tadi tu, markahnya adalah sama. So kalau kamu dapat 5 markah, semua akan dapat 5. So kat sini kena usaha sama lah. Okay, buat yang terbaik, dapatkan full mark. Okay, alright, seterusnya kita pergi pada yang ketiga. Yang ketiga kita akan pergi pada spreadsheet software. Apa dia spreadsheet software yang ada? Kita gunakan Excel. Okay, so yang ini pula apa dia? Okay, save all your work as Microsoft Excel .xls format and name the document group name. Kamu lah masukkan group sekali lah, A ke B ke C ke D kan, masuk nama, group name kamu sekali. Please follow all the instruction. So apa yang kamu kena buat untuk Excel ni pula, ikut instruction ni. Dia tak ada kaitan dengan atas dah kan. Yang ni dia fokus pada soalan yang ada dalam ni. Okay, save all your work. Please follow all the instruction. Ikut instruction ni, dapatlah markah full. Enter data as shown. Maknanya dalam topik ini, group project ni, kamu kena masukkan data dan proses data tu. Okay, data dia macam mana? Kamu kena ikut ni. A1, big ring food senang berhad. Lepas tu dia mergekan sampai E. Okay, A1 sampai E1. Dia merge. Kena buat. Mesti nampak sama macam ni. Ini pun sama. Kedua. Ini pun sama. Nampak? Mesti nampak sama macam ni. Okay, itu je sebenarnya. Nampak? A1, E2 nampak? Font nak ikut ni. Ikut sahaja yang apa dia bagi ni. Buat jadi sama macam ni. Ikut yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Format your table creatively. Lepas tu, as a cost accountant of big ring food senang berhad. Kamu ni sebagai cost accountant lah. You are required to forecast production cost for year 2022. Okay. Based on previous data for January, it is expected the direct material dia bagi info kat sini. Ini costing macam kau belajar MAF 151. Februari 7 dia bagi kan persen, kamu ikut instruction ni, fahamkan betul-betul 5%, 3%, 2% ni macam mana semua. Dah faham, kamu applykan sum, applykan average, applykan max, masuk ke formula mean, median ke dalam kamu punya assignment ni, group project ni. Lepas tu kamu calculate percentage of cost for each category. Based on percentage yang ada ni, kamu dapatkan produce a pie chart. Illustrate, kena buat pie chart pula menggunakan Excel. Semua ada dalam ni. Lepas tu dia akan jadi macam ni. Okay, lebih kurang macam ni. Ini jawapan dia. Dapat macam ni. Okay, ikut semua yang atas ini. Sama macam ini. Masukkan data macam ni semua. Font size pun kena ikut kan. Jenis font pun sama. Dia punya ni pun sama. Dah sama semua, kamu akan dapat full mark lah. Okay, dapat sama macam ni, ya full mark lah. Lebih kurang itu untuk Excel kamu kan. So faham? Okay, so itu soalan-soalan berkaitan dengan Excel spreadsheet software. So untuk itu software kamu punya ni lah, group project punya kat Nine. Okay, so nampak so total markah semua sekali dengan presentation, kamu akan dapat total semua sekali lebih kurang 100 markah. Daripada 100 markah ni, kita akan convertkan kepada 20%. Okay, so ini kalimat kamu lah.
Alright, jika ada soalan-soalan boleh tanya saya dalam grup WhatsApp kita masing-masing. Okey, kalau ada yang tak sure boleh tanya, tapi cuba fahamkan dahulu dan cuba buat dahulu. Jangan tanya tapi tanpa sebarang pengetahuan. Kena fahamkan dulu. Okey. Tak faham sangat-sangat baru tanya saya. Dekat situ lah kamu akan belajar. Okey. So boleh ya. So apa pun saya wish all of you best of luck. Okey. Semoga kamu dapat menyiapkan dalam masa yang ditetapkan pada minggu ke-14 nanti. Start buat daripada sekarang, jangan bertangguh-tangguh. Okey, terus buat. Okey, semua slide-slide, nota-nota saya dah share di dalam Google Classroom. Sudah boleh proceed sahaja. Okey. So dalam masa yang sama, kamu boleh refer saya punya YouTube video berkaitan dengan setiap topik ni lah. Okey. Itu saja. Assalamualaikum. Good luck and all the best. InsyaAllah kita jumpa live. Bila ada masa kita jumpa live terus untuk kita sembang-sembang berkaitan dengan ini. Okay, live kita pun tak lama sebab kita dah ada video. Lebih berkesan insyaAllah. Okay. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang terbaik buat kamu semua ya. Assalamualaikum. Stay safe. Stay safe. Stay hug. And then jaga SOP.